kullu man ya'malu lil aqsa, bagi setiap orang yang berusaha untuk mempertahankan al-aqsa, walau bila ta'sir, walaupun tak nampak kesan, walau bahimah, walaupun yang berusaha itu adalah binatang, binatang itu juga akan dihormati. Tuan-tuan tak pergi Starbucks, saya percaya tak ramai pun peminat Starbucks di sini. Tuan-tuan tak pergi mana-mana tempat, tuan-tuan tidak menjejah itu. Tuan-tuan tak isi minyak di Shell, tak mati pun. Tuan-tuan tak isi minyak di Caltex, tak mati pun, tuan-tuan. Kita ada Petronas, kita ada BHP lagi. Kenapa lagi nak pergi tempat yang memberikan kewangan di situ? Minggu lepas, saya tengok satu penerangan yang mengejutkan saya kerana saya peminat benda tu. Visa dan Mastercard ini yang diberitahu pada kita 27% salurannya sampai kepada persenjataan Israel. Tuan-tuan pergi kedai, bayar dengan Mastercard, bayar dengan debit card yang ada visa tu. Setiap kali kita bayar, Israel, Yahudi akan charge di situ, duitnya masuk ke sana. Tak guna tak? Sama ada saya bayar dengan cash, sama ada saya guna e-wallet, kau pandai. Tuan-tuan sanggup lagi nak dengar, nak bagi duit pada Yahudi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya nak mohon maaf kerana suara tidak berapa baik ini. Saya duduk fikir panjang ni. Esok khutbah, hari ni suara seksi ni macam mana. Jadi malam ni, kalau saya slow-slow, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat dengar dengan jelas lah. Sebab speaker yang baik ini, mudah-mudahan kita dapat dengar dengan jelas lah. Walaupun suara tu macam Ramli Sarip, tapi kita hadam je lah. Bismillah. Nak lagu apa tu? Baik. Alhamdulillah. Sekali lagi kita dapat berjumpa untuk kita menyambung dalam kitab kita Al-Arba'un Al-Maqdisiyah. 40 hadis berkenaan dengan kelebihan untuk Baitul Maqdis ini. Cuma kalau tak silap saya lah, pada yang lepas saya sudah bacakan berkenaan dengan Al-Barakatu fi Biladi Syam. Tapi tak apalah, saya ulang balik, saya pun tak ingat, lupa kat mana. Baik. Sekarang tuan-tuan boleh tengok di depan tuan-tuan ini, dan saya rasa jelas lah sebab dia besar. Tak masalah. Hadis yang ketujuh, dan semua yang akan dipaparkan di sini adalah dalam bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan sempat nak salin ataupun untuk ingatkan dia, tak ada masalah. Cuma memang saya kata kalau saya bagi teks pun, ya gitulah. Dia dalam bahasa Arab. Baik, kita tengok yang ketujuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah, wa fi najdina? Qala Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah, wa fi najdina? Fa'azunnuhu qala fi thalithah. Hunalika zalazil wal fitanu wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Sahihul Bukhari. Yang ketujuh, keberkatan pada bumi Syam. Pada pertemuan kita yang lepas, saya dah sebut apa itu bumi Syam. Dan tuan-tuan dah tahu bumi Syam ini merangkumi Jordan, Syria, dan sudah pastinya termasuk dalamnya adalah bumi Palestin. Dalamnya ada bumi Palestin. Tuan-tuan, tidak banyak tempat yang dapat doa daripada Rasulullah SAW. Dan kita semua maklum, bila sahaja dapat doa, maka doa daripada Nabi SAW adalah doa yang mustajab. Kalau dia minta berkat, maka berkatlah.
apa saja yang diminta oleh Nabi SAW, insya-Allah akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkatilah bagi kami, bagi Syam kami. Nabi minta, Ya Allah, berkatikanlah bumi Syam. Ya Allah, berkatikanlah bumi Yaman. Saya baca lagi hadis ni kat sini. Tak ingat. Tak apa, cantik lah. Kalau tak ingat tu cantik. Maksudnya saya tak baca gitu. Lalu mereka tanya Nabi SAW. Wa fi najdina. Bila Nabi dia berdoa supaya Syam diberkati, supaya bumi Yaman diberkati, maka para sahabat ketika itu tanya, wahai Rasulullah, di Najd kita ni macam mana? Para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan Najd itu adalah bumi Arab Saudi sekarang. Kebanyakan para ulama mengatakan Najd itu adalah bumi Arab Saudi sekarang. Nabi jawab, Nabi tak jawab. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi teruskan. Nabi kata apa? Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Nabi ulang doa yang sama. Sahabat tanya sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi najdina, di Najd kita macam mana? Tanya sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu fa'azunnuhu, kalau tuan-tuan tengok di sini, fa'azunnuhu, aku rasalah, kata dia. Aku menyangka. Qala fi tsalisah, untuk kali ketiga barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Bila dah dua kali sahabat tanya, kali ketiga barulah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang Nabi doa ini ada dua tempat saja. Bumi Syam, bumi Yaman. Bumi Syam, bumi Yaman. Dan tempat kita macam mana? Wa fi najdina, di Arab Saudi kita. Macam mana? Dah. Jadi aku rasalah, aku sangka yang ketiga baru Rasulullah SAW jawab. Nabi kata, hunalika zalazil wal fitan wa biha yatlu'ul qarnus syaitan. Kata Nabi SAW, di sana nanti, di Arab Saudi itu, kalau betul lah Najd ini Arab Saudi, seperti kebanyakan para ulama berpandangan begitu, akan berlakunya gempa bumi. Tak berlaku lagi. Tapi mungkin berlakunya gempa bumi itu menunjukkan alamat untuk berlakunya kiamat sudah hampir. Tapi tak berlaku lagi. Ini Nabi sebut. Wal fitan, dah akan berlaku fitnah. Dan fitnah itu sedang berlaku sekarang. Fitnah itu sedang berlaku sekarang. Di antaranya, tuan-tuan tengok. Mula-mula habis COVID. Dia bukan habis lah. Maksudnya mula-mula dibuka semula kan. Orang luar boleh masuk. Apa dia orang buat antaranya? Di antara yang mereka buat ialah mengadakan konsert. Sepatutnya kita, bila COVID sudah boleh kita pergi ke sana ke sini, dia memberikan kita satu kesyukuran. Dan kita buat apa biasanya? Kalau syukur ni apa? Banyakkan berdoa, banyakkan beribadah. Betul tak? Tapi sekarang, dia buka dengan konsert. Yang bestnya, bila ada interview, wartawan tanya rakyat Saudi pada waktu itu tentang konsert yang dibuat pada waktu itu. Saya memang mengharapkan satu jawapan yang memuaskan hati saya lah. Maksudnya gitu. Dan bila dia tanya orang Arab tu, dia kata, apa pandangan dengan konsert yang pertama dibuat ni? Apa rakyat Saudi kata? Sepatutnya konsert ini sudah ada dulu lagi. Memang hampir orang Arab ni kata. Tak tahu. Kita dah ingat ke dia marah. Tapi dia kata apa? Sepatutnya memang dulu lagi ada. Maka adalah mereka-mereka yang berani menegur kerajaan Saudi kerana buat hiburan seperti ini. Salah seorangnya, saya lupa nama imam itu, dia tegur dalam khutbah dia.
Dengan bahasa yang biasa je tuan-tuan. Bukan khutbah yang menggegarkan. Tak, relax je dia tegar. Akhirnya dia di-charge, dihukum penjara 10 tahun. Itu yang kita tahulah, yang sampai kepada kita. Yang luar pengetahuan kita, kita tak tahu lagi. Tak tahu. Bagaimana orang yang tegur kemungkaran, tiba-tiba orang yang tegur tu masuk penjara. Kita nak jawab. Tuan-tuan rasa macam mana? Okey ke tak okey? Allahuakbar. Tuan-tuan tengok, saudara kita bermandi darah di Baitul Maqdis. Apa Saudi buat 2 minggu lepas? Dia jemput Shakira. Kenal kan Shakira? Oh, buat tak kenal. Okey, saya ni buat tak kenal. Padahal kenal ni, buat tak kenal. Jangan malu lah. Tak. Jangan malu. Tapi nak bagi tahunya, dalam keadaan kita sedang mendoakan, sentiasa berkunut nazilah. Tiba-tiba negara yang tidak jauh dengan bumi Baitul Maqdis ni, panggil Shakira buat konsert. Dan berlaku di Arab Saudi sekarang, seperti mana yang kita tahu, dah mula dibina patung-patung raja-raja mereka dahulu dan sekarang. Tak? Ini yang kita bimbang. Tak? Yang Nabi kata, wailul lil Arab, celakalah bagi orang-orang Arab. Tapi itu tak tahulah Nabi itu jumpa dia siapa. Jadi betul lah kalau Nabi kata, di sana akan berlakunya fitnah. Nabi doa ni, Yaman dengan Syam. Antaranya bumi Palestin sendiri. Dan Nabi sebut wabiha yatlu'u qarnus syaitan, dan di Arab Saudi itu nanti, kalau betul lah Arab Saudi, di situ akan keluar tanduk syaitan. Kita jangan tanya saya, tanduk syaitan tu tanduk yang macam mana? Wallahualam. Tapi saya tak sebut, Nabi SAW sebut dalam Sahihul Bukhari. Tu disebut oleh Nabi SAW. Sebab itu nanti kita akan temui dalam ini hadis yang kita akan tahu bahawa pejuang-pejuang yang akan mempertahankan Al-Aqsa nanti, yang akan bersama dengan tentera Nabi Isa AS, tentera Al-Imam Mahdi nanti, bukan datang dari bangsa Arab Saudi. Bukan datang daripada mereka. Dah datang daripada mana? Kita akan tengok tentera-tentera ni datang daripada mana. Ada tak tentera Melayu? Kita akan tengok nanti. Ya. Pasal kita ni, itulah. Semangat ada orang Melayu ni, bagus. Baik. Seterusnya, yang ke-8. Ikhtisas ahli Syam bi ba'dil masaibi rahmatul lahum. Pengkhususan kepada ahli Syam dengan sebahagian musibah yang menimpa, itu adalah rahmat bagi mereka. Musibah yang menimpa ahli Syam ini, dia dikira satu rahmat kepada ahli Syam. Payah tu tak tahu. Biasa kalau kita rasa musibah yang menimpa tu, kita rasa macam mana? Kita rasa bala. Betul tak? Tak. Tapi dia adalah satu rahmat pada mereka. Apa kata Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW, Atani Jibrilu alaihi salam bil humma wa ta'a. Jibril datang pada aku, dia bawa apa? Bawa 2 benda. Satu dia bawa humma. Tuan-tuan tengok tu humma. Atas ni, iaitu bawa demam. Yang kedua dia bawa apa? Wa ta'un. Dia bawa wabak. Dia jumpa Nabi, dia bawa 2 ni datang. Penyakit ni memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan ada atau tidak penyakit tersebut. Sebab tu bila Nabi kata bagi setiap penyakit mesti ada ubat dia. Kecuali tua dan mati. Kalau tak nak tua, tak dapat nak tolong. Kalau tak nak tua, memang tak dapat nak tolong. Kalau tak nak mati pun tak dapat nak tolong. Tapi kalau penyakit lain, mungkin ada ubat ni. Jadi mari dekat sini, Nabi SAW dibawa oleh Jibril dengan 2. Demam dengan wabak. Buat 2 ni, demam dengan wabak. Fa'amsaktul humma bil Madinah. Apa Nabi kata? Aku pegang, aku ambil demam dan aku letakkan di Madinah. Tak tahu. Demam tu orang Madinah kena. Demam. Wa arsaltu ta'una ila Syam. Dan aku hantar wabak ini ke negara Syam.
Apa berlaku? Bumi Syam ditimpa dengan taun. Bumi Syam ditimpa dengan taun. Tuan-tuan, wabak yang menimpa itu tuan-tuan boleh Google. Tulis taun Amawas ataupun wabak Amawas. Virus tu dia bermula daripada satu kampung yang nama dia Amawas. Bila seorang kena, binatang pun kena, dia merebak. Tuan-tuan. Ada yang kata berasal daripada binatang, kemudian kena. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut, ta'un tu memang aku hantar pergi ke Syam. Kenapa? Fatta'unu syahadatul li ummati. Ta'un wabak ni, dia jadi saksi kepada umat. Dia jadi saksi kepada umat Nabi SAW. Kan ada hadis Nabi sebut, kalau ada satu tempat itu berlakunya virus, apa perlu kita buat? Yang ada di tempat jangan keluar, yang berada di luar tempat jangan masuk. Betul tak? Betul tak kerajaan kita buat dulu? Bila dia tak bagi orang Selangor nak masuk ke wilayah, orang wilayah nak masuk ke Pahang, orang Pahang nak masuk ke Terengganu. Sebab apa? Kerana ada di tempat itu virus. Tapi bila viral, dalam satu mesyuarat, orang tanya mufti wilayah, pada waktu itu, apa hukum melintah negeri dalam keadaan kerajaan tak bagi? Mufti wilayah kata haram. Semua orang melenting. Bukan semualah. Ramai yang padahal mufti itu bercakap atas larangan Nabi SAW. Bukan dia cakap kosong-kosong, tak? Tapi tahu netizen kita ni, semua macam Imam Syafi'i seorang-seorang. Nah, dia punya kritik tu. Macam kitab fiqh dia tu habis berapa puluh biji, tak tahu. Tak? Padahal Safinatun Najah tak pernah baca. Ya. Tapi dia punya komen mengalahkan, tak tahu nak kata apa. Padahal ta'un wabak itu dia menjadi satu saksi keimanan. Yang pertama, yakin dengan cubaan itu datang daripada Allah. Penyakit ini datang daripada Allah, bukan datang daripada siapa. Saya ambil contoh dalam satu hadis. Apabila seorang dia mari mengadu pada Rasulullah SAW, dia kata apa? Dia kata, semalam dia kata, unta aku ni sihat. Pergi minum di satu tempat lembah tersebut. Unta tu sihat, unta aku ni sihat. Tengah-tengah minum, mari unta lain mari minum juga. Bila unta dia mari minum, unta aku sakit, rupa-rupanya unta dia tu sakit. Jadi aku nak buat satu tuntutan, kerana dengan sebab unta dia tadi, unta aku sakit. Nak buat. Maka kata Nabi SAW, kamu yakin ke? Dari sebab unta tu jadi sakit unta ni? Dia kata aku yakin. Dan kalau begitu, penyakit yang unta sana dapat daripada mana pula? Unta yang pertama tu sakit daripada mana? Allah. Dari mana ambil unta tu? Dia sakit dari mana? Maka sebab itu Nabi kata, la udwa wa la tiyarata. Tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada sial dan majal. Pada istilah tidak ada penyakit berjangkit dengan maksud penyakit tu mesti ada asal dia yang Allah Ta'ala benarkan. Bukan dia mari berjangkit. Kalau dia mari berjangkit, baik. Dari mana asal penyakit? Cuba tuan-tuan cerita kat saya. Dari mana asal dari mari COVID ni pada kita? Tuan-tuan pun jawab, mari daripada China. Orang China ambil dari mana? Tuan-tuan ingat tak satu penyakit? Sekarang ni kurang dah glamour penyakit tu. HIV. AIDS. Kurang dah kita dengar. Ya. Saya tumpang tanya. Ada orang kata HIV ni mari daripada monyet. Ada orang kata gitu. Ada orang kata gitu. Okeylah mari daripada monyet. Monyet tu ambil daripada siapa? Betul tak? Tak pasal-pasal monyet jadi mangsa. Saya pun tak tahu. Wallahualam. Kena tanya monyet. Seks songsang ke macam mana monyet terlibat ke? Wallahualam. Tapi bila Nabi SAW sebut itu nak mengajar kita bahawa penyakit itu datang daripada Allah, maka ta'un ini menjadi satu saksi keimanan bagi orang-orang Syam. Wa rahmatul lahum, dia sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi dia rasa satu kepayahan alal kafirin wa rijsun alal kafirin. Kenapa? Kerana pada mereka semua ni adalah
perkara-perkara yang buruk untuk mereka, tapi pada orang beriman, ujian itu adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak ada hadis Nabi? Hebat orang beriman, kata Nabi. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman ni hebat. Hebat dia kenapa? Kalau mari perkara yang baik, dia bersyukur. Betul? Kalau mari perkara yang buruk, dia bersabar. Itulah hebatnya orang Maka benda ni berlaku kepada orang di bumi Syam. Sebab itu tuan-tuan tengok. Dua minggu kalau tak silap saya, selepas Israel serang bumi Palestin, perkiraan penilaian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji di sana, mereka beranggapan bahawa bom yang jatuh di bumi Palestin itu sudah melebihi bom yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. Lari tak orang bumi Syam? Lari tak orang Baitul Maqdis? Lari tak orang di bumi Gaza? Tak lari. Walaupun mereka meraung, walaupun mereka sedih, dan saya sendiri pun tak boleh tengok dah video dia sekarang. Tak. Saya kalau tengok video orang Palestin, automatik air mata berjurai. Saya tak mampu nak tengok. Tak mampu. Nak tolong tak boleh. Kalau boleh jadi Ultraman, okey. Ni tak boleh nak jadi apa, kata. Kalau saya boleh jadi Ultraman, saya pergi tolong lama dah. Tapi tak boleh, kata. Jadi tak boleh nak tengok. Jadi kita tak mampu dah nak tengok. Sampai teruk sebegitu, tuan-tuan. Tapi mereka tak meninggalkan bumi. Pasal apa? Kerana mereka tahu apa yang berlaku pada mereka adalah Bila orang tanya satu ibu, malam-malam tidur macam mana? Kami tidur satu bilik. Pasal apa? Kalau kami mati, kami mati nanti sekeluarga di syurga. Kan seronok gitu. Kita takut mati. Pasal kita tahu kalau mati tak tahu ke neraka ke syurga. Agak-agak nampak muka syurga ke neraka. Memanglah kita bila duduk depan cermin. Oh, muka syurga Firdaus ni. Bahasa tak sedar diri. Tahu. Kita ni sebab kita duk rasa muka kita ni syurga. Kadang-kadang saya susah hati. Pasal apa susah hati? Sahabat yang diuji dengan teruk. Khabbab bin Al-Arat diuji tak tahu. Dia letak pemanas atas belakang dia. Pergi jumpa dengan Nabi. Minta tolong Nabi doa. Minta tolong Nabi supaya minta dengan Allah. Nabi marah dia. Kerana tidak sabar. Allah Ta'ala turun ayat. Am hasibtum antadkhulul jannah. Agak-agak kamu rasa masuk syurga. Tu sahabat yang hebat begitu Tuhan tanya. Agak-agak kau rasa-rasa masuk syurga. Tuan-tuan, kita pernah kena besi panas. Kerana mempertahankan akidah. Pernah. Ada. Ada orang seksa kita sepanjang hidup kerana mempertahankan akidah. Ada. Tak ada, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tanya para sahabat yang diseksa tu. Kamu rasa kamu masuk surga ke? Am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kamu tak pernah pun kena uji macam orang dulu. Betul tak? Orang dulu digergaji kepala, terbelah dua. Nabi sebut. Ambil pencakar besi, cakar belakang. Hilang isi, tinggal tulang. Pernah kita kena gitu? Paling tidak, rebah jatuh motor. Tak ada. Tu Nabi tanya. Allah Ta'ala tanya. Agak-agak masuk syurga. Kita yang tak pernah diuji ni, muka selamba rasa masuk syurga. Tak rasa bersalah langsung. Itu macam mana? Wa ashabul yamin ke wa ashabul shimal kita ni? Sudah. Tak berani nak jawab. Pasal hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tu. Tapi itulah harapan kita supaya kita wa ashabul mana? Sudah. Nak yang mana? Ashabul mana? Shimal ke yamin? Yamin lah tuan-tuan. Duduk orang yang mengambil dengan tangan kanan nanti. Baik. Asyam ardul anbiya. Bismillah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi kata kepada Abu Dzar. Dia duduk di masjid Nabi ni masa ni. Wa huwa fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa anta idza akhrajuka minhu? Kamu ni kalau orang keluarkan daripada sini Madinah ni, kamu nak pergi ke mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi ke mana? Kalau orang keluarkan kamu daripada bumi Madinah.
Kata dia, qala idzan alhaqu bisyam. Aku akan pergi ke Syam. Dia memilih Syam. Kenapa? Dia kata, fa inna Syam ardul hijrah. Syam adalah bumi tempat orang berhijrah. Wa ardul anbiya, bumi nabi, wa ardul mahsyar, tempat berhimpunnya manusia nanti. Wa ardul anbiya, bumi nabi-nabi. Fa akuna rajulan min ahliha. Dan aku nak menjadi seorang lelaki di kalangan ahli Syam. Ya. Bumi Palestin tu nanti akan berhimpunnya manusia di situ. Akan adanya kebangkitan di situ. Dan dia adalah bumi nabi-nabi. Saya dah cerita kat sini. Di Masjidil Aqsa, semua nabi-nabi berada dalam masjid Nabi, dalam Masjidil Aqsa pada waktu itu. Bukan pada macam tempat kita akan berhimpun di situ nanti. Akhir zaman, kerana tentera Nabi Isa AS membunuh raja di kawasan itu. Itu maksud dia. Baik. Yang ke-10. Asyamu mudha'atun binurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, ma kana awwalu bad'i amrik. Qala sallallahu alaihi wasallam, da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adha'at minhu qusur Syam. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, wahai Nabi Allah, apakah perkara permulaan kamu, wahai Rasulullah SAW? Perkara permulaan kamu ni apa dia? Abu Umamah tanya Nabi SAW. Maka dia kata apa? Nombor 1, da'watu Abi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim AS. Rabbana waja'alna muslimaini wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ni muslimain, diterima, dan di kalangan zuriat aku. Zuriat aku itu kata para ulama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang zuriat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa busyra Isa. Ingat tak Nabi Isa cerita? Bila Nabi Isa alaihi salam kata, lepas daripada ni akan datang seorang nabi, nama dia apa? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang seorang lelaki selepas daripada aku, nama dia Ahmad. Sebab tu nama Nabi Ahmad ada, nama Nabi Muhammad pun ada. Tahu tak? Sebab itu keluar satu kata-kata, khairul asma' ma hummida wa ma ubida. Sebaik-baik nama yang ada Ahmad, yang ada Muhammad. Dan yang ada Abdun di depan. Itu nama yang baik. Orang ada Ahmad depan, orang ada Muhammad. Baik nama dia. Orang ada Abdu kat depan. Abdullah, Abdul Rahman. Itu baik. Tapi semua nama baik ni orang kita jarang nak bagi. Siapa ada nama Abdullah kat sini? Orang lama mungkin ada. Tapi orang baru, anak-anak dapat baru, jarang orang beri Abdullah. Tak bagi. Pasal nanti orang panggil dolar je. Betul tak? Bila nama Abdullah orang panggil dolar je. Kalau belah Patah Timur panggil dolar je. Dolar lagi. Tua sikit orang panggil Pak Allah. Dah? Mana Abdullah? Kesalah saya kata tak? Tak? Sama lah. Macam nama-nama isteri Nabi. Ada tak orang bagi sekarang? Khadijah. Tak ada. Bahkan kalau nama Khadijah jadi Katie. Nama apa Katie? Asal Khadijah. Hampir tu. Padahal kalau Khadijah apa salah dia? Yang tak nak orang panggil Zainab. Malu. Panggil lain. Z panggil. Zainab. Tu. Sebab salah kita. Beri nama Fatimah. Dia panggil Timah saja. Fatimah. Dia panggil Timah tu. Nak kata macam mana? Saya ceritanya kalau belah kampung saya. Kawan tu nama Fatimah. Cantiknya lah. Dah bila besar. Orang panggil apa? Timah. Timah. Mari sini. La ilaha illallah. Tadi kata apa? Jadi tu menyebabkan orang tak beri nama. Jadi nak busyra Isa, berita gembira yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa kata Nabi? Wara'at ummi, ibuku melihat annahu yakhruju minha nur, keluar daripadanya cahaya. Adha'at minhu qusur Syam,
yang mana menerangi istana-istana di Syam. Ini dalam Majmu' Zawaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sanad dia hasan. Dan dia ada syawahid untuk menguatkan hadis ini. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'at, sesungguhnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, hina wada'athu, tuan tengok dia sebut apa? Hina wada'athu, ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuran, dia nampak cahaya nur yang menerangi adha'at minhu qusur Syam, menerangi istana-istana di Syam. Itu antara awal permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, sarful muslimin an ziyaratil aqsa wa huwa tahta al-ihtilal. Orang Islam tidak perlu menziarahi Masjidil Aqsa ketika mana berada di bawah penjajahan. Duduk sini. Bila lagi Aqsa ni dijajah? Dulu lagi, tak? Lepas jajah bebas, lepas jajah bebas. Lepas Saidina Umar bebaskan, kena jajah balik. Lepas Salahuddin Al-Ayyubi bebaskan, kena jajah kena jajah. Jadi apa masalah dia? Kita tengoklah hadis ni. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah kata apa? Qama rajulun yaumal fathi. Seorang lelaki bangun pada hari pembukaan kota Mekah. Kota Mekah dibuka. Lalu dia berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nazartu lillah in fataha alayka Makkah an usalliya fi Baitul Maqdis raka'atain. Wahai Rasulullah, aku ni bernazar, kalau buka Mekah ni, waktu tu buka dah tu, waktu tu buka, aku nak semayang di Baitul Maqdis 2 rakaat. Dia punya nazar tu tak. Sebab tu kita jangan cari nazar yang susah-susah ni tu tak. Dulu ada orang bernazar, kalau JDT kalah lawan Kuala Lumpur, saya nak jalan Bogel daripada mana tak tahu. Itu gila punya nazar tak. Walaupun tidak perlulah ditunaikan, cuma tak. Begitulah tak. Begitulah. Dulu memang ada seorang kawan, walaupun dia bergurau. Masa kami belajar dulu, Real Madrid tu dia datang ke bumi Mesir. Bila Real Madrid datang ni, Real Madrid masa tu kuat tuan. Zinedine Zidane ada, Ronaldo kepala botak tu ada. Tuan. Roberto Carlos ada. Kalau orang minat bola dia tahu lah. Masa tu memang kuat. Azam dulu. Kita sambung sikit lagi. Apalah, abaikan yang tadi, kita cepat-cepat. Jadi dia bernazar. Dia kata, aku bernazar kepada Allah bahawa kalaulah berlakunya Fathu Makkah ini, pembukaan kota Makkah, aku nak semayang di Baitul Maqdis 2 rakaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Shalli hahuna." Dia semayang di sini kata Nabi. Nabi sendiri dah arahkan semayang di sini je, tak perlu pergi lain pun. Thumma ada alai. Kemudian diulang lagi. Maksudnya diulang kataan sama. Wahai Rasulullah, aku ni bernazar, kalau buka Fathu Makkah, aku nak semayang di Masjid Maqdis, di Baitul Maqdis 2 rakaat. Nabi kata kali kedua, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Shalli hahuna." Semayang sini je kata Nabi. Nabi sebut, "Shalli hahuna." Semayang sini. Semua ada alai. Diulang lagi. 3 kali diulang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama dia bagi tahu, Nabi kata semayang sini je. Kali kedua dia bagi tahu lagi, Nabi kata semayang sini je. Tuan-tuan macam mana? Kalau orang dia ulang banyak kali, saya nak pergi makan kedai sana, makan sini je lah. Dia kata. Dia kata, tak, saya nak pergi sana, makan sini je lah. Hujan lebat ni, makan sini je. Tak, saya nak pergi sana, nak pergi sana. Tuan-tuan akan kata apa? Ni. Maka Nabi SAW, bila dia ulang kali ketiga, Nabi kata, faqala sya'naka izan. Dah ikut umum lah, kata Nabi. Nabi kata, ikut umum lah. Dah degil sangat. Sepatutnya, bila dah Nabi dah buka ruang, kamu bernazar untuk semayang sini, semayang je lah sini. Tapi dah nak menunjukkan bahawa sahabat ni, dia tahu bahawa kelebihan di Masjidil Aqsa itu sangat besar.
Tapi Nabi kata sembahyang sini. Patutnya dia ikut je lah. Tapi tak apalah. Nabi kata ikut kamu lah. Baik. Seterusnya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ishtakat imra'atun syakwa. Faqala in syafani Allahu la akhrajanna fala usalliyanna fi Baitul Maqdis. Fabari'at thumma tajahhazat turidul khuruj. Faja'at Maimunata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam tusallimu 'alaiha. فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. Baik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang perempuan mengadu. Seorang perempuan dia buat satu aduan, lalu dia kata, "Kalaulah aku ni Allah Taala sembuhkan daripada penyakit, aku akan keluar dan aku nak semayang di Baitul Maqdis," kata dia. Fabari'at, dia sembuh sungguh. Dia sembuh sungguh. Tadi dia kata kalau aku sembuh daripada sakit, aku nak pergi di Baitul Maqdis, nak semayang di sana. Apa Allah Taala bagi dia? Fabari'at, dia sembuh sungguh. Jadi dia bersedia ni, summa tajahazat turidul khuruj. Dia bersedia, dia nak keluar. Dan tuan-tuan kena ingat, pada zaman itu Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Rom. Dia masih berada di bawah penjajahan. Sebab tu Nabi sebut pada sahabat tadi, semayang kat sini, tak payah apa? Tak payah pergi. Jadi sekarang, dia datang jumpa Maimunah, isteri Nabi SAW, beri salam, fa-akhbarat hadzalik. Maka dia cerita pada Maimunah. Dia kata, aku nak pergi sana ni, sebab aku sembuh. Lalu Maimunah kata, duduk dulu, ijlisi. Fakuli, makan dulu. Makan dulu. Dan apa yang kamu buat, wasalli fil masjidil rasul. Semayang je di masjidil rasul. Tak payah pergi sana. Sekarang ni dia bernazar nak semayang sana. Sedangkan Masjidil Aqsa dalam keadaan masih lagi diajar. Maka dia kata apa? Fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Aku dengar Nabi kata Maimunah. Begini, Nabi kata, salatun fi, salat di Masjidil Aqsa, kelebihan dia ialah afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masjid. Sembahyang tempat lain, dia lebih 1000 daripada masjid lain. Itu Masjid Aqsa. Hebat macam hebat tu. Sebab sembahyang di Masjid Aqsa dapat 1000, kalau sembahyang tempat lain dapat 1. Tuan-tuan, dalam Puchong ni masjid mana comel sekali? Masjid yang paling cantik sekali. Masjid mana dalam Puchong ni? Okey, sebutlah masjid mana yang cantik sekali ya. Dalam ni ada satu masjid di Sri Aman, betul tak? Di sana ada satu masjid Asyakirin, betul tak? Sembahyang di masjid Asyakirin dengan sembahyang masjid di Sri Aman, ada beza tak pahala dia? Ada. Sama je. Tuan-tuan, sembahyang di Masjid As-Salam, walaupun terapung matahari, sembahyang di Masjid Istiqamah, tak terapung matahari, walaupun macam pulau, keliling gitu, sama tak pahala dia? Sama. Tapi tuan-tuan, sembahyang di Masjid Al-Aqsa, sama tak dengan Masjid As-Salam? Tak. Sama tak dengan Sri Aman? Tak sama. Sebab dia beza seri. Tetapi, illa Masjid Al-Ka'bah. Melainkan di Masjid Kaabah ni, pahala dia lebih besar daripada Masjidil Aqsa. Sembahyang sini dah. Masjid Kaabah ni lebih besar pahala daripada Masjid Aqsa. Tak payah pergi sana. Sembahyang di sini. Nampak tak? Jadi nak menunjukkan bahawa betul kelebihan Masjidil Aqsa itu ialah sampai sahabat-sahabat Nabi bernazar untuk pergi ke sana. Sama gitu. Itu kelebihan ni. Baik. Yang lain yang ni kita abaikan. Kita pergi yang ke-12. Baik. Yang ke-12. Al-Masjidil Aqsa salisul haramain. Fassalatu fihi bi alfi salat. Wa yajibu at-tabarru'u li ihya'ihi. Baik. Masjid Aqsa ni salisul haramain. Tuan-tuan, tanah haram ni ada berapa? Tanah haram ada berapa? Jangan kira yang orang pergi duduk secara haram. Itu bukan, itu tanah haram lain. Belakang kampung saya ada 2 tempat asal. Itu tak payah ha. Ni. Tanah haram ni ada 3. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa.
Jadi Masjidil Aqsa, tanah haram yang ketiga. Dia kata apa? Fassalatu fi. Sembahyang di situ bi alfi salah. Menyamai 1000 sembahyang. Ini disebut ni. Bi alfi salah. Dan dia sebut belakang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok di atas. Atas hujung yang saya tu. Wa yajibut tabarru'u li ihya'i. Wajib sedekah untuk menghidupkan Masjidil Aqsa. Kan saya kata, tuan kita yang sebut. Wajib orang Islam bersedekah membantu Masjidil Aqsa supaya sentiasa hidup. Macam mana kita? Benar nak sedekah? Fikir-fikir ya. Baik. Qalat Maimunah, Maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Tolong fatwakan kami pada Baitul Maqdis. Tolong beri fatwa pada Baitul Maqdis." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ardul mahsyar wal munsyar." Bumi yang akan berhimpungnya manusia, wa ardul mansyar, dan bumi yang akan berlakunya kebangkitan di situ. Disebut. Itu pergi ke sana Nabi kata. Tentang Nabi suruh pergi. Nabi suruh pergi. Sebab tu sebagai orang Islam, pasang niat dalam hati kok mana satu masa aku akan sampai ke Masjidil Aqsa. Pasang niat. Pasang niat. Sampai tak sampai itu bukan kerja kita. Tapi kita berniat seperti mana kita nak pergi haji, kita pasang niat juga. Walaupun haji tu wajib, kurang-kurang kita ada niat untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Walaupun tak ada para ulama kata wajib pun, tapi kita pasang. Fasallu fi. Pergi semayang di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatan fihi. Sembahyang di sana, kata Nabi, ka alfi salatin fi ghairihi. Macam 1000 semayang pada tempat lain. 1000. Tak. Bukan saya kata, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Tuan-tuan, berterima kasih kepada Maimunah. Kerana Maimunah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Maimunah? Qultu ara'aita illam astati an atahammala ilaihi. Wahai Rasulullah, macam mana kalau aku tak mampu pergi ke sana? Soalan ni memang betul-betul untuk kita. Tuan-tuan mampu tak pergi ke Aqsa sekarang? Boleh ke pergi? Memang boleh ke? Tak boleh. Nak masuk pun tak boleh. Tak boleh masuk. Tapi Maimunah tolong tanya ni. Dah Nabi suruh jaga Masjidil Aqsa. Tolong hidupkan Masjidil Aqsa. Ya. Tapi sekarang kami tak boleh nak pergi. Macam mana nak buat? Kan tak boleh nak pergi ni. Nak buat macam mana? Tak semangat anak nak pergi. Nak jadi tak Brigade Al-Qassam? Sudah. Ada ramai orang semangat nak jadi Brigade Al-Qassam. Saya tak kisah yang nak jadi Brigade Al-Qassam tu. Tapi kena tahu syarat-syarat Brigade Al-Qassam. Takut kita sampai sana jadi Brigade kurang asam. Kena tahu syarat-syarat dia. Kita kena tahu. Jadi Allah Muhammad, bila dia tanya Nabi, kalau kami tak boleh nak pergi macam mana? Apa kata Nabi? Fatuhdi lahu zaitan yusradu fih. Kalau tak boleh pergi, kata Nabi, dermakanlah, kata Nabi. Hadiahkanlah minyak yang akan menghidupkan pelita-pelita di Masjidil Aqsa. Tu waktu zaman Nabi. Zaman pakai pelita. Jangan matikan Masjidil Aqsa. Pastikan dia hidup. Paling tidak sedekahkan minyak. Tuan-tuan, kalau dulu sedekah minyak, sekarang nak sedekah apa? Sedekah dengan kewangan kita. Sebab tu kalau ada orang minta sedekah untuk Palestin, berikan. Kenapa berikan? Kerana kata Nabi, faman fa'ala dhalika fahuwa kaman atah. Siapa yang sedekah, beri duit tadi, beri minyak tadi, macam dia dah pergi ke Masjidil Aqsa. Kita ni nak pergi tak tahu bila. Tapi bila orang mari minta, kita sedekah.
pahalanya macam kita menjejakkan kaki ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan gitu lah. Ya. Sama tengok wafi riwayatin. Dalam riwayat yang seterusnya. Apa Nabi kata? Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Berikanlah minyak supaya boleh dihidupkan Masjidil Aqsa. Fa inna man ahdalahu, siapa yang sedekah, siapa yang derma untuk Masjidil Aqsa, fa huwa kaman salla fi, seolah-olah macam dia sudah bersembahyang di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan nak apa lagi? Kita nak pergi tak boleh dah. Tapi wajib kita orang Islam mempertahankan Masjidil Aqsa dengan apa cara pun, termasuklah dengan memberikan wang untuk kita bela Masjidil Aqsa. Kan orang katakan scammer, Ustaz. Scammer dia dengan Tuhan. Dia bohong dia dengan Tuhan. Niat kita untuk Masjidil Aqsa. Tapi ada orang bersungguh kadang-kadang dia tengok orang minta. Bila orang minta, bang, derma Palestin. Ada surat? Oh, minta surat. Berikan orang tu surat. Derma ni sampai ke mana? Betul sampai? Tanya bersungguh lah. Bersungguh tanya. Tanya derma 5% ke? Minta bersungguh. Tanya derma, ambil 5% ke? Dia punyalah takut. Allah. Tentang beri je. Pahala kerja Allah Ta'ala. Baik. Qalat Maimunah maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah hamba Nabi SAW kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Sama macam tadi. Nabi kata, itu datang, fasallu fi, semayang di sana. Wa kanatil bilad izzaka harban. Waktu itu negara itu tengah berperang. Tapi bila tak berperang ni, pergilah. Fa illam ta'tu, kalau kamu tak datang, wa tusallu fi, dan tak boleh semayang di sana, fab'athu, hantarkanlah dengan minyak yusraju fi qanadilihi, yang boleh menghidupkan pelita-pelita di Masjidil Aqsa. Yang lain lebih kurang, kita tengok yang ke-13. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang 13. Kenapa? Apa lebih sangat Baitul Maqdis? Tuan kita kata mukafaah, balasan. Balasan. Kullu man ya'malu lil Aqsa. Bagi setiap orang yang berusaha untuk mempertahankan Al-Aqsa. Walau bila ta'sir, walaupun tak nampak kesan. Walau bahimah, walaupun yang berusaha itu adalah binatang, binatang itu juga akan dihormati. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Dalam perbincangan kita sekarang, Allah akan membalas kepada orang yang membantu Al-Aqsa walaupun tak nampak kesan. Walaupun tak nampak kesan. Saya ambil contoh, kita boykot sekarang. Nampak kesan tak sebenarnya? Berkesan ke tidak? Saya tidak tahu dengan ekonomi Yahudi yang cukup kuat itu, mampu tak kita meruntuhkan ekonomi. Tapi sekurang-kurang kita ingat di sini, setidak-tidak aku bekerja untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kurang-kurang kalau Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat dulu? Aku boykot barang-barang. Dan aku tidak izinkan walau satu sen pun duit aku pergi kepada Yahudi. Sebab tu orang ajak boykot. Dah. Jangan boykot panah-panah teh ayam. Boykot betul-betul tu. Saya pergi kedai sekarang memang susah tuan. Masuk kedai terpaksa buka handset. Barang ni ada kaitan Yahudi. Barang ni ada kaitan Yahudi. Baik. Jadi tuan-tuan, betul. Saya tak sungguh. Setidak-tidaknya itulah jihad kita. Anak saya, kalau dia pergi kedai sekarang, dia ambil aiskrim, dia datang kat saya dulu. Balik. Ni Yahudi ke tidak? Dia tanya aiskrim tu Yahudi ke tidak? Sebab saya dah cakap pada dia, kalau boleh, kita tak nak izinkan walau satu sen pun duit kita mengalir ke sana. Tu. Tuan-tuan tak makan Nestle, tak ada masalah. Tak mati pun. Tuan-tuan tak pergi Starbucks, saya percaya tak ramai pun peminat Starbucks di sini. Tuan-tuan tak pergi mana-mana tempat, tuan-tuan tidak menjejah itu. Tuan-tuan tak isi minyak di Shell, tak mati pun. Tuan-tuan tak isi minyak di Caltex, tak mati pun tuan-tuan. Kita ada Petronas, kita ada BHP lagi. Kenapa lagi nak pergi yang memberikan kewangan di situ?
Minggu lepas, saya tengok satu penerangan yang mengejutkan saya kerana saya peminat benda tu. Apa dia? Visa dan Mastercard. Bukan kredit kad, termasuk debit kad. Visa dan Mastercard ini yang diberitahu pada kita 27% salurannya sampai kepada persenjataan Israel. Tuan-tuan pergi kedai, bayar dengan Mastercard, bayar dengan debit card yang ada visa tu. Setiap kali kita bayar, Israel, Yahudi akan charge di situ. Duitnya masuk ke sana. Dikatakan begitu. Tuan-tuan, macam mana? Pemegang share dalam persenjataan tu 27%. Bukan dia charge daripada duit itu 27%. Macam mana kata tuan-tuan? Bermula saat bila saya dengar dengan hujah-hujah yang dibagi, tuan-tuan boleh google sendiri. Saya ambil dalam hati saya, tak apalah ya Allah. Aku tak guna kad pun ni tak apa. Asal aku tidak membantu orang-orang Israel membunuh adik-adik dan abang-abang aku di sana. Saya tak guna tak? Sama ada saya bayar dengan cash, sama ada saya guna e-wallet, kau pandai. Tuan-tuan sanggup lagi nak derma, nak bagi duit pada Yahudi. Setelah kezaliman yang dia buat. Seorang aktivis, tuan-tuan boleh tengok semalam, 2 hari lepas dia tulis. Aktivis Palestin. Dia kata apa? Kalau Abu Jahal masih hidup, nescaya Abu Jahal akan mempertahankan orang-orang Arab di bumi Gaza. Tapi orang Arab yang ada ini di sekeliling bumi Gaza lebih teruk daripada Abu Jahal. Dia bawa satu kisah. Dia kata, ingat tak kisah? Ketika mana zaman Nabi SAW nak dibunuh pada malam tersebut, sebelah orang yang mari nak bunuh Nabi tu, sebelah orang tu sebut pada Abu Jahal. Dia kata, sampai rumah Muhammad, kami akan pecahkan pintu dia, kami masuk tangkap Muhammad dan kami bunuh. Apa kata Abu Jahal? Jangan buat begitu. Abu Jahal. Dia sebut. Jangan buat begitu. Kerana kalau kita buat begitu, kebetulan dalam tu orang tengah tak tutup aurat, kita masuk nampak aurat dia, maka dia menjatuhkan aib kita sebagai orang Arab. Kita kena jaga aib. Seteruk-teruk Abu Jahal, fikir lagi masalah orang Arab. Tapi orang Arab yang ada sekarang, tak, apa dia yang ada pun saya tak tahu orang Arab. Dan kita bukan bangsa Arab. Dah salah ke bangsa Arab? Tak salah apa. Tapi kita ni, dah lah bagi duit pada sana. Cukup-cukup lah tuan-tuan. Mereka dah banyak menguasai ekonomi. Runtuhkan sekadar mampu. Sekadar kita mampu. Cuma tu saya kata, beri kesan ke tak? Itu bukan kerja kita. Bukti dia, tengok dah hadis. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Kanatil auzagu yawma uhriqat baitul maqdis. Ja'alat tanfukun nara bi afwahiha. Wal watwatu tutfi'uha bi ajnihatiha. Kalau tuan-tuan faham ni, settle masalah. Apa dia Aisyah cakap? Cicak. Tuan-tuan tahu cicak kan? Cicak? Takkan tak tahu cicak? Cicak pada hari Baitul Maqdis dibakar. Tuan-tuan, Baitul Maqdis pernah dirobohkan, pernah dibakar. Pada hari Baitul Maqdis dibakar. Apa cicak buat? Tanfukhun nara bi afwahiha. Dia pergi tiup api tu dengan mulut dia supaya makin kuat. Hampir tak hampir cicak ni. Api sedang marak membakar Baitul Maqdis, dia pun tiup. Nak suruh lagi kuat. Saya nak tanya tuan-tuan, cicak tiup beri kesan tak? Tak beri kesan kan? Tapi Allah Ta'ala kira perbuatan mungkar ni tadi, dia menjadi binatang yang sunat untuk kita bunuh. Dia tak beri kesan. Mana boleh beri kesan setakat cicak tiup? Kita tiup pun tak beri kesan. Tak usah kata cicak. Tapi Allah Ta'ala kira. Wal watwat. Tu, watwat. Ni. Tuan-tuan tahu apa dia watwat ni? Bukan ketua. Watwat tahu. Memang tuan-tuan tahu. Cuma dia dah masa Arab. Kelawar tuan-tuan. Kelawar. Batman. Dia bat je, saya tambah man kat belakang.
Tak tahu. Wat. Bet. Tutufiwa bi ajnihatiha. Dia pergi dekat apa ni? Dekat api yang bara itu, membakar tu, dia buat dengan sayap dia supaya api itu padam. Beri kesan tak kalau dia buat gitu? Padam tak api tu? Tak padam. Tapi Allah Ta'ala ambil kira. Usaha. Sebab tu saya kata tadi, kita ni boykot tak tahu kesan tak? Tapi ingatlah, Batman pula. Kelawar ni tuan, kelawar ni. Ha, dia buat gini, tak beri kesan pun. Tapi Allah Ta'ala kira. Cuma yang saya sedih tuan-tuan tengok dalam hadis ni, ada ni. Cicak binatang yang hina. Tapi orang kita dalam buat cerita, dia ambil cicak buat hero. Jadi cicak Meng. Pernah tengok cerita cicak Meng? Oh, dia buat hero. Mak Saleh, cerdik dia buat hero siapa? Cicak ke Batman dia buat? Batman. Cuba tuan-tuan tengok dia kaji. Mana yang mengaji, mana yang tak mengaji. Kita ambil cicak buat hero. Sedangkan cicak tu binatang sunat dibunuh. Hina. Mak Saleh, dia kaji hukum. Dia ambil Batman. Ambil bat tu, jadi hero. Tuan-tuan tengok, binatang yang pernah tolong Nabi. Apa benda? Spider. Tu, dia jadikan hero. Spiderman. Kita ambil benda. Cuma kita ada satu, ikut sunnah sikit, keluar Meng. Itu pun cerita kartun. Habis episod juga tengok orang. Tapi nak bagi tahunya, kita tak kaji. Apa kesan dia? Kesan dia jangan bunuh kelawar. Ada larangan. Binatang cicak sunat dibunuh. Ni jangan bunuh ni. Kerana dia pernah tolong Baitul Maqdis. Apa dia? Tengok ni. Qala Abdullah ibn Amr. La taqtulul khuffash. Jangan bunuh kelawar. Jangan bunuh Batman ni. Bunuh Batman pula. Jangan bunuh Batman. Batman ke mana tuan-tuan? Ha? Fa innahu lamma khariba Baitul Maqdis. Ketika mana runtuhnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni runtuh. Apa Bat ni kata? Kelawar ni kata? Dia angkat tangan. Dalam keadaan yang sedih, tuan-tuan. Marah. Tengok Baitul Maqdis ni roboh. Tuan-tuan, kalau kita tak marah orang buat pada Baitul Maqdis sekarang, apa yang orang buat di Masjid Al-Aqsa, kita lebih teruk pada kelawar ni. Kelawar ni, tuan-tuan, yang ngerti tidur pada waktu siang, malamnya berjaga. Kalau kita tak reti nak rasa sedih, kita lebih teruk lagi. Dia angkat tangan, tak tahulah angkat tangan ke tidak tu. Dia ada tangan ke tidak, saya tak tahu. Ada, sebab dia boleh bergantung tu kaki. Wallahualam. Dia kata, Ya Rab, sallitni alal bahri hatta ughriqahu. Wahai Tuhan, beri aku kuasa pada laut ini. Dia minta dengan Allah, beri aku kuasa ke atas laut ini. Nak buat apa? Aku gunakan laut ni, aku tenggelamkan orang yang runtuhkan Kaabah ini. Tapi kalau kita tak boleh nak berdoa, saya tak tahu. Kita tak boleh nak berdoa, malu tuan, malu. Kita tak boleh nak minta dengan Allah, tolong jaga Masjidil Aqsa, ya Allah. Kau pandai berdoa dalam bahasa apa pun tak ada masalah. Tuan-tuan pandai dalam bahasa Inggeris, berdoa bahasa Inggeris. Tuan-tuan orang Thailand, berdoa dalam bahasa Thailand, tak ada masalah. Kokak-kokam tong yang tu semua, sebut lah. Tak ada masalah. Tapi doa. Kalau tak doa malu itu tuan. Cuma saya nak sebut kadang-kadang sedih juga. Tak maaf kalau orang marah-marah saya nak sebut. Yang pertama tuan. Bila kita ajak orang sembahyang hajat untuk Baitul Maqdis, akan ada yang keluar. Saya pun tak tahu kenapa. Lepas daripada solat isyak nanti, kita akan solat hajat 2 rakaat untuk saudara kita di Palestin. Tuan-tuan percayalah akan ada manusia yang keluar. Duduk pada tempat orang Palestin. Satu masa kata nak doa kat kita. Rasalah perasaan itu. Ni, kelawar berdoa. Takkan kita tak nak berdoa. 2 rakaat je, tuan-tuan. Bukan lama pun. Bukan imam kata, lepas ni kita ada sembahyang hajat, 11 rakaat. Tu patut nak keluar pun. Rakaat pertama Al-Kahfi, rakaat kedua Yasin. Patut tuan-tuan nak keluar pun. Tapi dia tak. Baru sekejap je.
Sekejap je. Apa yang jadi susah sangat? Betul, saya cerita ni realiti. Saya sebut sekarang. Sakit hati sungguh tuan, marah. Pasal apa marah? Kita betul-betul sedih dengan apa berlaku di Masjid Al-Aqsa. Dah lah tentera-tentera Islam duduk belagak beli je senjata. Saudi pengimport senjata nombor 1. Mesir nombor 2. Ada dia tolong. Setelah habuk pun dia tak tolong. Kita harapkan Turki tolong. Yoya. Duk main gitu lah. Satu seorang tentera pun kita tak tahu dia atau tidak. Dan kita nak kat siapa? Allah lah. Dan minta lah doa. Tuan-tuan. Saya sebut lah dulu. Di surau tempat saya tu tuan. Bila kita semayang Jumaat penuh sampai belakang, sampai keluar penuh. Bila kita ajak semayang hajat untuk Palestin, tinggal pasah. Pasah aja 2 rakaat tu tuan. Imam akan baca paling tidak ayat kursi, kemudian apa-apa ayat kuliah ke pandai dia lah tuan. Pendek je. Belum berlaku lagi setakat ni Imam ajak semayang 2 rakaat. Rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Belum je. Memang kita takut nak semayang, kenapa? Saya tahu lah tuan-tuan, tidak. Cuma nak bagi tahu, tuan-tuan bagi tahu lah ke kawan-kawan lain pula. Dan yang kedua, bila kita ajak boykot, saya ajak sungguh, bukan pura. Boykot Visa card, boykot Mastercard, debit card yang ada Visa, debit card yang ada Mastercard, dah, jangan guna. Kalau nak keluarkan duit daripada mesin, tak ada masalah. Tapi untuk buat bayaran, jangan bayar. Anak-anak yang jumpa kad ayah-ayah, sorok kad dia. Bini sorok, tapi jangan guna. Ambil daripada suami tengah tidur, biar dia tak sedar. Jangan guna. Bayar itu. Kita ajak boykot. Satu je lagi tak kena dengan masyarakat kita. Ada satu benda yang menyumbang besar kepada Yahudi. Iaitu ketika mana kita takbir Allahu Akbar. Di tangan ni ada satu. Di tangan ni ada satu. Apa benda? Tak fikir hari. Allah. Marah ke Palestin kan? Tangan minta maaf tak. Kita nak takbir, kalau rokok ada, kita tak boleh nak buang. Tak mampu untuk kita boykot. Tak apa orang nak marah pun marah. Peduli apa saya? Saya bagi tahu. Saya tolong bagi tahu, rokok memang haram hisap. 2 kali haram kerana menyumbang pula kepada rakyat Yahudi. Garang ustaz. Bukan garang, memang bagi tahu sungguh. Garang gula ke ikut pandai, tapi bagi tahu sungguh. Bini balik rumah, kalau ada suami lagi, isap rokok bagi tahu dia. Isap darah orang Palestin ke? Siapa isap rokok, muka tak tahu. Macam orang buat iklan, siapa yang makan McD, tengah-tengah makan keluar darah. Macam isap makan darah orang Palestin. Fikir dia, tak tahu. Tapi yang ni masyarakat kita tak mampu sungguh. Tak mampu sungguh. Sanggup lagi ke kita nak sedekah pada Yahudi yang cukup zalim? Tuan-tuan, guna phosphorus. Bukan peluru biasa. Kulit-kulit, tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan akan temui satu bab skin band. Band kulit, tuan-tuan. Mana-mana orang Israel yang memerlukan kulit, dia ambil kulit orang Palestin, dia letakkan pada orang Israel. Tuan-tuan pernah tengok orang terbakar, kadang-kadang bila terbakar dia ambil kulit peha. Betul tak? Isi di peha tampar. Orang Palestin yang jadi mangsa. Kita nak tolong lagi macam ni. Nak beri lagi duit dia pada dia. Allahu Akbar. Kalau rasa tak berdosa, silakan. Silakan. Jadi ni tengok. Sekadar kemampuan binatang-binatang ini. Minta dengan Allah. Berusaha supaya Allah Ta'ala jaga Masjid Al-Aqsa. Baik. Bab yang kedua, Al-Babus Tsani. Baitul Maqdis ba'da tahririhi. Baitul Maqdis selepas daripada pembebasan ni. Yang ni, bab kedua kita akan bertemu balik insya-Allah. Cuma tetap akan tengok hadis apa yang Nabi nak bagi tahu lepas bebasnya Masjidil Aqsa. Kita akan tengok apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jadi kita berhenti dahulu kat sini. Yang baik itu datang kepada Allah, yang buruk, salah dan silap datang pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.